وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kita mulai majlis pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah kemudian kita hadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kemudian kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para guru kita, khususnya kepada Syekh Yusuf Muhyiddin Riq Al-Bakhuri Al-Hasani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kemudian Al-Fatihah kepada kedua ibu bapa kita, kepada seluruh muslimin dan muslimat. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah kita berada pada malam yang kedua daripada sesi pembacaan serta penelitian kitab Bingkisan Buat Murid yang mana dihimpunkan, merupakan himpunan daripada kuliah Syekhuna Yusuf Muhyiddin Riq Al-Bakhuri Al-Hasani hafizahullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan pertemuan kita pada malam ini dalam rangka untuk kita sama-sama belajar dan saling memperbaiki diri kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidaklah kita dihimpunkan di sini melainkan kerana rahmat, kerana kasih sayang, kerana hidayah dan kerana taufik daripada Allah. Apa sahaja yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kalaulah tidak ada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita nak mengelipkan mata kita pun tak mampu. Kita nak buat apa-apa pun dengan anggota badan kita ni pun kita tidak mampu untuk melakukannya. Tetapi kerana rahmat dan kasih sayang dia, kerana sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia izinkan kita untuk menggerakkan jasad kita, bahkan dialah yang menggerakkan hati kita untuk menuju kepada dia. InsyaAllah. Jadi pada malam ni insyaAllah kita akan teruskan kepada sesi yang kedua, iaitu seperti yang saya sebut, objektif dalam pengajian kita pada malam ini adalah untuk kita meneliti berkenaan dengan suhbah. Suhbah ataupun kita sebut makna dia adalah berteman dengan orang-orang soleh. Suhbah ini maknanya berteman dengan orang-orang soleh. Istilah ini dia adalah satu istilah dalam bahasa Arab, suhbah, dan kita akan banyak menemukan ia dalam ilmu tasawuf kerana ialah merupakan salah satu manhaj yang utama, ataupun manhaj ni kita sebut sebagai sistem yang utama dalam ilmu tasawuf. Nanti kita akan melihat apakah yang dimaksudkan dengan suhbah, yakni berteman dengan orang soleh. Siapakah yang dikatakan orang soleh ini? Selama ni kita sangka bila kita tengok kepada seseorang tu, maknanya mudahlah untuk kita menghukum kepada seseorang tu orang soleh. Tapi bukannya bererti kita belajar hari ni tu untuk menghukum orang ni soleh ke, orang ni tak soleh ke, cuma bukan. Yang kita nak pelajari hari ini adalah bagaimana kita nak memilih orang yang terbaik
untuk kita jadikan sebagai teman, sebagai panduan, sebagai pedoman, sebagai sahabat kita dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sifat manusia itu Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita ni apa? Allah ciptakan kita daripada lelaki dan perempuan untuk kita saling Allah ciptakan kita ni bersuku-suku kan, berkabilah-kabilah, berkaum-kaum, pelbagai jenis kita ni untuk kita saling mengenali kan, untuk kita saling mengenali. Jadi kehidupan kita ni, kita bukan hidup seorang-seorang atas muka bumi Allah ni. Walaupun dalam kehidupan kita yang bukan sendirian ni, maknanya Allah ciptakan kita beramai-ramai ni, kita sebenarnya memiliki satu tujuan yang sama. Cuma kita ni berbilang, kita ni dengan pelbagai jenis sifat, pelbagai jenis peribadi kita, dan setiap daripada kita tu melalui takdir kehidupan kita yang berbeza-beza. Tetapi bagi seorang Muslim, bagi seorang mukmin, tujuan dia mesti satu saja. Tujuan hidup dia di atas muka bumi ni mesti satu. Dia tak boleh lari daripada tujuan ini, iaitu apakah tujuan kehidupannya, seperti yang kita sebut semalam, tujuan hidupnya adalah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika seseorang mencari-cari di manakah kebahagiaan bagi dirinya, maka kebahagiaan yang abadi itu hanya akan didapati bersama-sama dengan Allah yang kekal abadi, kerana dialah yang memberikan kebahagiaan, dialah yang menurunkan ketenangan dalam hati kita. Maka ketenangan, kebahagiaan yang kita cari itu hanya ada bersama Allah. Sebab itu kalau kita mencari selain daripada Allah, maka kita akan dapati adanya kesakitan, adanya kesedihan. Tetapi kalau kita mencari bahagia itu daripada Sang Pemilik bahagia, yang memberikan anugerah kebahagiaan, maka kita akan temukan kebahagiaan yang hakiki. Jadi perjalanan tasawuf ini sebenarnya adalah untuk apa? Untuk menyucikan jiwa kita, membersihkan jiwa kita, agar jiwa ini menjadi hamba yang sebenar-benar hamba kepada Allah. Dan itulah tujuan daripada kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita mendapatkan as-sa'adah al-abadiyah. Iaitu apa dia? Sa'adah. Ada nama sa'adah dalam ni. Tadi saya nampak kan, sa'adiyah, sa'adah. As-sa'adah al-abadiyah berarti apa? Kebahagiaan yang abadi. Jadi kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang hakiki bagi seorang hamba adalah kembali kepada Allah. Kerana itulah kerana itulah sebenarnya tujuan dia diciptakan di atas muka bumi ini. Jadi kita akan melihat salah satu daripada jalan untuk mencapai kebahagiaan ini. Maka di dalam ilmu tasawuf inilah yang kita ajarkan ataupun kita laluinya, iaitu kita sebutnya sebagai suhbah. Okey, jadi insya-Allah saya akan sharekan skrin. Itu baru permulaan je. Okey, insya-Allah kita share skrin untuk memudahkan. Okey, insya-Allah boleh pergi pada muka surat 24 muka surat 24. Suhbah manhaj amali di dalam tasawuf. Okey, suhbah manhaj amali dalam tasawuf. Jadi disebut dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Yusuf Muhyiddin Rik Al-Bakhur Al-Hasani hafizahullah, yang mana dengan rahmat dan kasih sayang Allah saya terjemahkan kalam-kalam beliau ini untuk tatapan para hadirin dan hadirat yang hadir, iaitu suhbah sebagai manhaj amali di dalam tasawuf. Jadi kita sebut semalam ilmu tasawuf ni dia adalah ilmu praktikal. Dia bukan teori, dia bukan kita baca dalam buku kemudian cukup sekadar tu. Kita hadir kelas ni, maknanya kita sudah jadi orang yang bertasawuf, ataupun kita sudah jadi orang yang istilah dia orang yang mempelajari ilmu tasawuf ataupun melalui praktikal pada ilmu tasawuf ini dinamakan sebagai sufi. Maknanya bila kita belajar ni bukan terus dah kita jadi sufi. Tapi dia perlu kepada praktikalnya, sebab dia adalah ilmu yang berkaitan dengan praktikal. Dia adalah praktikal Islam tu sendiri. Macam mana mempraktikkan agama ini dengan sebenar-benarnya. Jadi inilah sebahagian daripada sistemnya, iaitu dengan suhbah. Dan suhbah ini mudah, istilah mudah yang saya boleh sampaikan, maksudnya adalah berteman. Berarti apa? Memilih berteman, untuk berteman dengan orang-orang yang soleh. Maka demi merealisasikan penyucian jiwa dan membentuk diri kita menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka manhaj amali, sistem praktikal, di dalam tasawuf yang utama adalah dengan bersuhbah, iaitu berteman dengan orang yang
saleh. Berteman dengan orang yang saleh, berteman dengan ulama yang kita sebutkan sebagai warasatul anbiya. Kan Nabi SAW sebut apa? Al-ulama warasatul anbiya, betul tak? Para ulama itu adalah pewaris bagi para nabi. Namun kita kena faham siapakah mereka yang dikatakan sebagai pewaris bagi para nabi. Apakah semua ulama itu dinamai sebagai pewaris para nabi? Ataupun apakah semua ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah? Dan terkadang istilah ulama itu sendiri diletakkan pada tempat yang tidak sepatutnya, sehingga menyebabkan berlakunya banyak fitnah kepada para ilmuwan Islam, khususnya lah seperti mana yang kita lihat dalam dunia sekarang. Okey. Jadi disebut maka manhaj amali di dalam tasawuf yang utama adalah dengan bersuhbah, di mana padanya terkandung pelbagai kepentingan dan faedah. Dia ada kepentingan dan faedahnya. Kemudian ada dalil-dalil kenapa perlu adanya teman ni, kenapa kita kena melalui proses suhbah ini. Kerana adanya dalil yang datang daripada Alkitab, yakni Quran sendiri, begitu juga dengan sunnah baginda Nabi SAW serta para pandangan para ulama yang mengenal kepada Allah. Berarti kita mengambil pandangan pada para ulama yang telah pun melalui perjalanan ini, melalui perjalanan menuju Allah SWT, melalui ilmu tasawuf yang mereka pelajari sehingga memperkenalkan mereka kepada Allah. Mengenal pada Allah SWT ni bukannya mengenal tu maknanya kita ni bertemu dengan Allah ataupun secara jasadiah, bukan. Tapi kenal ini adalah pada hati. Maknanya kita kenal siapa diri kita, lalu kita tahu hakikat diri kita sehinggalah kita menjadi hamba yang sebenar-benar hamba kepada Allah. Itulah maksud mengenal pada Allah ni. Ma'rifatullah, istilah dia dalam bahasa Arab kita panggil ma'rifatullah. Maka suhbah ini dia memiliki kesan yang hebat dan mendalam pada pembentukan akhlak dan kepribadian seorang Muslim. Dia ada asar. Asar ni maknanya bahasa Arab dia, asar tu maknanya kesan. Dia akan memberi kesan pada pembentukan akhlak dan kepribadian seorang Muslim. Hal ini kerana apa? Kerana seseorang yang bersahabat akan terkesan dengan sifat sahabatnya. Sama ada pada jiwanya, pada rohnya, ataupun pada amal perbuatannya. Sebab itu kalau seseorang tu nak mengenal diri dia, ini selalu disebutlah oleh Syekh Yusuf, sebut, engkau ingin tahu siapa dirimu, maka tunjukkan kepada aku siapa temanmu. Nescaya aku akan beritahu kepada engkau siapa dirimu. Jadi yang para ahbab yang selalu menghadiri kelas Syekh, jadi kita selalu dengar kan perkataan ni. Kita nak tahu diri kita macam mana, bila kita jumpa orang soleh kan, kita nak minta nasihat. Maka mereka ini, orang soleh ini ada satu anugerah daripada Allah SWT, maka Allah akan ilhamkan kepada mereka nasihat yang bertepatan dengan kita. Maknanya tepat dengan keadaan kita. Mungkin kita cerita sikit, tapi bila kita bercerita, maka diberi satu nasihat sebenarnya adalah daripada Allah. Kerana kasih sayang Allah tu. Mereka ini kerana kesolehan mereka, kerana cintanya Allah SWT pada mereka, maka Allah datangkan ilham. Ketika dia menegur, maka teguran tu kita rasa tepat ke hati kita. Ataupun tepat dengan situasi kita. Itu sifat orang yang soleh ini. Maka disebutlah bahawa suhbah ini dia akan beri kesan pada pembentukan akhlak dan peribadi seorang Muslim, dan seseorang tu akan terkesan dengan sifat sahabatnya sama ada pada roh maupun amal perbuatan. Ini yang saya sebut tadi, seorang manusia itu pastinya tidak terlepas daripada kehidupan bermasyarakat. Memang begitu Allah jadikan kita. Maka sudah tentu dia akan memiliki sahabat dan teman. Jadi kita kena tengok dan perhatikan siapa sahabat kita. Kalaulah sahabat yang kita pilih itu adalah tergolong daripada kalangan ahli ghaflah, maknanya kalau orang yang kita pilih nak jadikan teman kita yang setia, kawan kita yang dekat dengan kita, tempat kita nak mencurahkan rasa hati dan segala-galanya lah, ke mana-mana kita dengan dia dan sebagainya, kalau yang dipilih itu adalah daripada ahli ghaflah. Ahli ghaflah ni apa dia? Orang yang lalai daripada mengingati Allah, banyak bersenang-senang dengan hal-hal keduniaan, maka kesannya apa dia? Kesannya kita dan teman kita itu, wa'yazubillah min zalik, maka Allah melindungi kita, akan sama-sama dikuasai oleh kelalaian. Suka melakukan umpatan dan kejian. Ini sifat dia lah. Bila manusia ni dia duduk berkumpul, dia tak boleh duduk diam. Jadi diberi lidah tu untuk berbicara. Maka lidah ni adalah benda yang sangatlah sukar untuk dijaga sebenarnya. Dia adalah
benda yang lebih tajam lagi daripada pisau. Benda yang paling tajam dekat dunia ni sebenarnya adalah lidah, kan, kata Imam Ghazali. Benda yang lebih tajam di dunia dia, lebih tajam daripada pedang tu apa dia? Adalah lidah. Maka kesannya bila kita salah pilih sahabat, maka kita akan lalai daripada ingatan pada Allah. Ahli ghaflah lawannya apa? Siapa dia? Ahli zikir. Ahli ghaflah lawannya ahli zikir. Zikir ni ingat pada Allah SWT, tapi bila dia ghaflah maka dia lupa pada Allah. Dan disebutkan oleh Syekh, saya rasa ada dalam kitab ni, nanti kita akan jumpa juga, disebutkan oleh Syekh sebut apa? Maksiat yang terbesar bagi seorang hamba itu adalah ketika dia lupa kepada Allah. Jangan kita nilai maksiat tu pada perbuatan-perbuatan kita, yang kederhakaan yang kita lakukan, itu berpunca daripada apa? Kita jatuh dalam maksiat-maksiat yang kita nampak secara fizik ni kan apa? Kerana hati yang lalai, hati yang lupa, hati yang tidak mengingat Allah. Maka sebab itulah kita jatuh dalam kemaksiatan-kemaksiatan lain. Maka punca ataupun maksiat yang terbesar itu adalah ketika hamba ini lalai daripada ingatan kepada Allah. Sedangkan ketika disuruh untuk hidup di atas muka bumi ini menjadi hamba kepada Allah, berarti apa? Mengingat kepada Allah SWT. Jadi kesannya bila kita salah pilih kawan, kita akan dikuasai kelalaian, suka melakukan umpatan dan kejian. Sebab dah berkumpul, dah seronok duduk sama-sama, jadi dah tak ada benda lain lagi. Bila dah dikuasai oleh kelalaian, maka suka mengumpat dan mengeji. Allah, ini adalah ingatan pada kita, setiap daripada kita. Bukannya kita pandang pada orang lain, kita kena harus melihat diri kita. Sehinggalah melupakan keadaan diri masing-masing dengan Allah dan tidak lagi melihat keaiban dirinya. Maknanya bila kita dah sibuk nak tengok orang lain, sibuk mengumpat orang lain, sibuk mengeji orang lain, kita lupa rupa-rupanya diri kita ni adalah diri yang penuh dengan aib. Kita terlihat baik di hadapan orang, kita terlihat tampil sempurna, kita ni ustazah ke, ustaz ke, siapa pun lah kita kan, nampak cantik, fizikal kita menutup aurat, sempurnalah semuanya, pergi kelas mengaji, solat malam tak tinggal. Tapi kalau kita pilih teman yang salah, maka kita akan jadi bagaimana? Kita akan sibuk tengok orang. Oh, orang ni tak buat macam aku. Orang ni suka mengumpat. Orang ni pun tak bangun solat macam aku ni. Oh, nampak orang tak tutup aurat. Itulah dia ahli neraka, contoh. Wa'iyyazubillah min zalik. Maka ketika itu kita lupa akan keadaan diri kita dan tidak lagi lihat aib kita. Sedangkan kita ni nampak mulia tu kerana aib kita disembunyikan oleh Allah SWT. Kalaulah ini juga disebutkan oleh Syekh, benda ni saya rasa macam sangatlah menyentuh hati bila saya cakap, kalaulah setiap daripada kita ni aib dia tu berbau, maka tak akan ada seorang pun yang akan mendekat antara satu sama lain. Semua akan lari. Sebab apa? Kita berbau busuk. Setiap daripada kita ni bau busuk. Dan bila disebutkan berkenaan dengan aib ni adalah ibarat bangkai. Okey, ini antara yang saya sebut bila teringat ni, aib ni ibarat bangkai. Bangkai ni kalau kita nampak dia di satu tempat lah, betul tak? Kita daripada jauh kita akan terbau tau bau bangkai ni, betul? Kita akan bau busuk. Apakah tindakan kita ketika tu? Kita nak pergi tengok ke bangkai tu? Ke kita pergi je jauh-jauh? Kalau dia bukan dekat-dekat dengan kita lah, contoh dekat tengah jalan. Kita tengah jalan-jalan, tiba-tiba bau bangkai. Kita nak pergi dekat tengok ke? Ataupun kita akan lari jauh-jauh? Mestilah kita lari jauh-jauh kan? Buat apa kita nak pergi dekat? Tak ada urusan kita pun. Kenapa kita nak pergi menyakitkan hidung kita? Tapi kalau bangkai tu, bau busuk tu datang daripada dalam rumah kita, apa kita buat? Kita mesti nak pergi tengok. Sepatutnya lah kan, kita akan tengok sebab kita nak buang. Maka itulah ibarat diri kita. Kalau kita, sifat kita yang sepatutnya, bila kita tercium bau bangkai ataupun aib orang lain, sepatutnya kita menjauh. Sebab bukan kena mengenai dengan kita. Tapi kalau kita dah jauh pun, kita tetap bau busuk juga. Oh, rupanya bukanlah bangkai dekat jalan tu. Berarti bangkai tu ada dalam rumah kita. Berarti apa? Kebusukan ataupun keaiban itu sebenarnya ada dalam hati kita. Hati kita ni ibarat rumah. Jadi apa yang kita kena buat? Bila dia ada dalam rumah kita, kita nak bersihkan. Kita nak buang dia. Kita nak keluarkan dia sebab kita tak selesa. Bila kita bau benda yang busuk, kita akan sebut dengan mulut kita busuk,
Kita akan kata, ish, tak sukalah duduk dekat tempat yang busuk ni, tak senang lah dan sebagainya. Semua perkataan-perkataan yang negatif akan timbul daripada lidah kita ni. Maka sebab itulah kita bila kita masih membau kebusukan ataupun keaiban itu, ternyata sebenarnya ia ada dalam diri kita. Lalu tugas kita apa? Kita nak buang, nak bersihkan agar lidah kita ini akan menyebutkan benda-benda yang baik. Jadi hidung ni Allah SWT anugerahkan sebenarnya untuk apa? Untuk mencium aib diri kita sendiri, bukan mencari aib orang lain. Maka benarlah pernyataan yang pernah diungkapkan, tidaklah engkau melihat satu keaiban, melainkan ia pastinya suatu aib yang ada pada dirimu. Ia telah pun zahir, akan tetapi minta disembunyikan. Inilah yang saya sebut semalam, al-mu'min, seorang mukmin itu adalah cermin kepada saudaranya yang lain. Maka sebenarnya ketika kita melihat keaiban ada pada saudara kita, ketahuilah kita harus melihat bagaimana kita boleh tahu tu, kerana kita juga memiliki keaiban. Jadi apakah bila kita nampak saudara kita melakukan kesilapan dan melakukan satu perkara yang tidak sepatutnya dilakukan, apakah kita pejam mata ataupun kita buat tak tahu je? Memang tanggungjawab kita adalah amar ma'ruf nahi munkar, ajak pada kebaikan, cegah pada kemungkaran. Tapi macam mana? Apa yang patut kita buat sebenarnya? Di sinilah nanti akan ada syaratnya untuk menasihati. Maknanya bila kita nampak saudara kita tu ada satu-satu keaiban ataupun kesalahan yang dilakukan, pertama sekali kita kena rasa syukur dalam hati kita, ya Allah, aku syukur kerana aku tidak diuji dengan hal sedemikian. Itu yang pertama sekali. Sebab orang tu ketika dizahirkan dosa dia ataupun keaiban dia, ketahuilah bahawa dia sedang melalui takdir kehidupan dia itu dengan apa yang Allah izinkan, dan Allah sedang uji dia. Allah sedang uji dia melalui dosa dia tu untuk diajarkan pada sesuatu. Dan sebenarnya Allah juga sedang menguji hati kita ketika mana kita melihat perkara tersebut. Untuk apa dibukakan benda tu kepada kita? Kerana Allah ingin menyatakan engkau patut bersyukur kerana Allah tidak mengujimu, dan engkau harusnya memandang bahawa memandang dan bersangka baik kepada saudaramu. Jadi sebenarnya ujian Allah SWT ni, Masya Allah, bila kita lihat satu benda keburukan pada orang lain, ketahuilah itu juga adalah ujian pada hati kita. Tapi antara kita sedar ataupun tak sedar lah, ataupun kita sibuk, dia tu buat salah, kita ni rasa kita mulia sangat. Sedangkan kita dapat kemuliaan kerana Allah sattarul uyub, Allah yang sangat baik ini, Allah yang maha kasih sayang ni, yang sedang menutupi keaiban kita. Jadi ada pun memilih untuk bersahabat dengan ahli muraqabah. Tadi kesan dia kalau sahabat dengan ahli ghaflah. Kemudian yang kedua ni, kalau kita pilih untuk bersahabat dengan ahli muraqabah. Ahli muraqabah ni siapa dia? Orang yang merasakan pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Golongan yang sentiasa merasakan pengawasan Allah. Tengok dekat nota kaki tu yang saya letak. Maka daripada kalangan mereka yang memiliki keimanan, ketakwaan, sentiasa menghitung dirinya. Maknanya orang yang dekat dengan Allah, dia akan sibuk dengan Allah, betul tak? Dia akan sibuk dengan perkara yang dihampirlah. Jadi mereka ni adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa dan sentiasa muhasabah diri. Dia akan sentiasa melihat dirinya. Dia tak sibuk tengok orang lain. Kalau dibuka pun keaiban orang lain, maka tadi saya sebut lupa pula. Pertama tu kena syukur. Yang kedua, bila kita ditakdirkan untuk memberi nasihat tu, maknanya kita rasa kita perlu untuk memberi nasihat pada saudara kita, maka adalah adab-adab yang harus kita lakukan. Yang kedua, jangan sekali-kali kita memberi nasihat. Tadi yang pertama, kita syukur Allah tak uji kita dengan perkara sebegitu. Yang kedua, jangan sekali-kali kita beri nasihat dalam keadaan hati kita tu rasa kita lebih baik daripada orang lain. Itu yang kedua. Jangan sekali-kali kita beri nasihat dalam keadaan hati kita merasa lebih baik daripada orang lain. Dan yang ketiga, antara adabnya nak beri nasihat, berilah nasihat pada saudara kita dalam kesendirian. Maknanya dalam keadaan sembunyi. Dalam keadaan sembunyi. Kalau kita tegur dia dengan teguran yang di khalayak ramai, itu sebenarnya bukanlah teguran. Itu bukan tanda kasih sayang. Itu adalah penghinaan. Itu berarti kita sedang menjatuhkan dia dengan kelemahan, dengan kekurangan ataupun dengan salah dan dosa yang dia lakukan. Jadi tegurlah dia dalam kesendirian. Itu antara adabnya lah untuk menasihati. Kemudian disebut dekat sini. Jadi orang yang ahli muraqabah ni
Orang yang beriman, takwa, dia sentiasa menghitung dirinya. Dia sentiasa rasa diri dia ni tidak baik. Dia sentiasa rasa diri dia ni adalah hamba yang fakir pada Allah. Kalaupun dia diizinkan untuk dapat buat baik pun adalah dengan kasih sayang Allah. Bila dia diuji dengan maksiat, dia cepat-cepat kembali pada Allah. Sebab dia tahu Allah lah yang mentakdirkan segala-galanya. Tapi dia tak menisbahkan maksiat yang dia lakukan tu kepada Allah. Cumanya bila dia diuji dengan maksiat, dia dijatuhkan dalam satu-satu ujian, dia ketahui bahawa Allah sedang memanggil dia untuk kembali. Sebab itu Allah anugerahkan kita taubat. Kan ada taubat, Allah ajarkan kita istighfar, Allah ajar kita salat taubat. Kenapa? Kerana Allah ingin panggil kita kembali. Kerana Allah ingin bagi sedar kepada kita bahawa bukan kita. Ketika kita buat baik tu bukan kita, tapi kasih sayang dia. Ketika kita diuji dengan maksiat tu, untuk kita tahu bahawa selama ni kebaikan yang kita lakukan itu adalah anugerah daripada dia. Kalau kita tak diuji dengan maksiat ini, maka kita akan tertipu. Boleh saja tertipu dengan diri kita. Itu yang timbul sifat suka rasa diri itu baik daripada orang lain, sibuk nak menilai orang lain. Belajar satu-satu ilmu bukan untuk memperbaiki diri, tapi untuk tengok apa keaiban dan kesilapan orang lain. Maka itu adalah kejahilan yang paling besar bagi manusia. Sedangkan kita disuruh belajar adalah untuk menilai diri kita, membaiki diri kita, memerhatikan aib kita dan membaiki hubungan kita dengan Allah serta menjaga hubungan kita sesama manusia. Maka bila kita pilih orang yang beriman, takwa, menghitung diri, memiliki istiqamah. Istiqamah ni kata para ulama, al-istiqamah ainul karamah. Kemuliaan yang sebenar-benar bagi seorang hamba itu adalah ketika mana apa? Istiqamah. Istiqamah ni apa? Yang kita faham selalu, maknanya dia sentiasa buat satu amalan tu, tetap buat amalan. Itu memanglah min naw' al-istiqamah juga, antara daripada istiqamah juga. Tapi istiqamah yang betul-betul ni bagaimana? Kita kena ingat kita tak akan mampu sempurna dalam amalan kita. Sebab amalan ni anugerah Allah. Kita tak akan mampu sempurna. Kadang-kadang memang Allah sengaja bagi kita tertinggal juga. Walaupun sempurna mana pun kita buat, istiqamah mana pun, istiqamah yang kita fahamlah, maknanya konsisten. Okay? Konsisten macam mana sekalipun kita buat, ada ketika tak Allah saja uji kita, tertinggal juga. Maka apakah istiqamah yang sebenar-benarnya? Hakikat istiqamah sendiri tu apa? Adalah lurusnya hati hamba tu menghadap kepada Allah. Maknanya dalam 4 keadaan hidup yang saya bagi tahu sebelum ni, dalam kehidupan kita, kita akan lalui 4 perkara ni. Maknanya kalau kita kalau kita tak berada dalam keadaan taat, kita akan diuji dengan maksiat. Kalau kita tidak dalam keadaan nikmat, kita akan diuji dengan musibah ataupun sebaliknya lah. Jadi pada 4 keadaan ini, istiqamah itu di mana? Adalah pada hati yang tetap menghadap pada Allah. Maknanya bila diberi nikmat, dia tetap rasa yang ini daripada Allah, dia tetap ingat, bertambah-tambah ingatannya kepada Allah SWT. Terus ingat kepada Allah. Begitu juga ketika dikurniakan, diuji dengan musibah. Sama juga, hati dia tu tak berpaling daripada Allah. Itu yang Nabi SAW ada sebut dalam satu hadis, mafhumnya, Nabi kata akan ada satu golongan manusia ni, sungguh menghairankanlah. Sungguh menghairankan keadaan ni. Bila diberi nikmat tu, sama je keadaan dia ketika mana dia ditimpa musibah. Maknanya bila diberi nikmat dia syukur, bila diberi musibah dia sabar. Hatinya tu tak berpaling kepada selain Allah. Maka itulah istiqamah yang sebenar-benarnya. Hakikat istiqamah tu sendiri. Maka mereka ini tidak lain tidak bukan, maknanya bila kita pilih kawan yang baik ini tadi, ahli muraqabah, maka tidak lain tidak bukan akan bantu kita untuk menyampaikan diri kita kepada ma'rifatullah. Orang-orang sebeginilah yang akan membuatkan kita belajar mengenal kepada Allah dengan sebenar-benar perkenalan serta membantu kita mendapatkan akhlak yang benar. Maka kalau kita ingin kepada dalil ataupun apakah kepentingan suhbah ini, maka kita akan dapat saksikan dengan jelas menerusi apa? Menerusi kehidupan baginda Nabi SAW. Begitu juga dengan para sahabat. Maknanya sahabat-sahabat Nabi SAW ni bersuhbah dengan siapa? Bersahabat dengan siapa? Bagaimana mereka boleh menjadi generasi yang terbaik? Kerana mereka memilih Rasulullah sebagai teman. Itulah rahsianya.
Kerana mereka memilih Rasulullah SAW sebagai teman mereka. Begitu juga lah dengan para tabi'in. Macam mana mereka boleh jadi generasi yang baik? Kerana mereka memilih sahabat Nabi SAW sebagai teman mereka. Kerana sahabat Rasulullah ini mendapatkan akhlak menerusi baginda Nabi SAW. Kemudian tabi'in bila ikut kepada sahabat, mereka mendapatkan akhlak sahabat. Yang mana pada asalnya adalah akhlak baginda Nabi SAW. Dan begitulah berterusannya perkara ini. Maknanya daripada Rasulullah turun kepada sahabat, turun kepada tabi'in, pewarisan. Turun kepada tabi'in sehinggalah sampai kepada kita. Maknanya kita dapat mengenal akhlak-akhlak yang murni, akhlak-akhlak yang baik ini daripada mana? Daripada kehidupan Rasulullah. Daripada para sahabat, daripada para tabi'in, tabi'in ila akhirih sampai pada kita. Maka mereka keseluruhannya merupakan para ahli yang mendapatkan kesan daripada pertemanan ataupun suhbah mereka dengan baginda Nabi SAW. Maka para ahlillah. Ahlillah ni siapa dia? Inilah ahli zikir ni, maknanya para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang ahlillah ni maknanya kekasih Allah yang betul-betul jujurlah dalam cintanya kepada Allah. Mereka ini sentiasa nak didik diri mereka ke arah kebaikan dan telah mengikuti jalan yang sama sebagaimana yang telah ditempuh oleh para sahabat dan tabi'in. Maknanya Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in, sehinggalah pada akhir zaman kita ini ada generasi ulama yang kita panggil mereka sebagai ahlillah. Ahlillah ni siapa dia? Mereka adalah orang yang ingin didik diri mereka ke arah kebaikan. Mereka adalah orang yang jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka telah mengikuti jalan yang sama sebagaimana yang telah ditempuh oleh para sahabat dan tabi'in, di mana mereka telah mewariskan perjalanan tarbiyah ini daripada satu generasi ke generasi yang lain. Maknanya tarbiyah ni adalah didikan. Maknanya mereka belajar tentang ilmu berkenaan dengan hati, macam mana nak memperbaiki hatinya. Ini semua daripada ilmu tasawuf tu sendiri. Ilmu tasawuf tu adalah, kan kita sebut dia adalah satu madrasah, institusi ataupun sistem. Jadi dalam sistem ilmu tasawuf tu adalah untuk mendidik hati kita ni. Sebab sebaik mana pun manusia ni, dia tetap ada keburukan pada hati dia. Kadang-kadang kita ditimpa penyakit hati apa dia? Penyakit hati riak, penyakit hati munafik, penyakit hati hasad, betul tak? Jadi macam mana nak bersihkan hati ini? Inilah melalui tarbiyah, melalui didikan dalam ilmu tasawuf. Jadi siapakah yang membawa perjalanan tarbiyah ini? Itulah bermulanya daripada Rasulullah. Turun kepada sahabat tu, kemudian turun pada tabi'in, tabi'in, sampailah kepada akhir zaman kita ini dan insya-Allah sampai kepada kita. Kalau kita bijak memilih orang yang baik ataupun orang yang soleh, ulama yang sepatutnya kita jadikan teman dalam perjalanan menuju Allah. Jadi mereka inilah para pewaris yang telah mewariskan agama kepada kita, sama ada pada sudut akhlak, begitu juga dengan peribadi. Jadi din, agama ini sebenarnya adalah pada akhlak kita. Agama ni adalah pada akhlak. Macam mana Rasulullah SAW diutuskan pada awalnya, Nabi SAW sebut apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan itu untuk apa? Untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Jadi kalau kita berbalik pada sirah baginda Nabi SAW, kita akan dapati akhlak ini adalah perkara pertama yang Rasulullah ajarkan. Maknanya setelah tauhid lah, mula-mula mengesakan pada Allah. Memang mengesakan Allah, itu awal. Mengesakan Allah. Kemudian dibentuk dengan akhlak yang mulia. Masa dekat Mekah tak ada lagi perintah ibadah tu, maknanya tak ada lagi perintah ataupun ketetapan untuk solat, ketetapan untuk puasa, tu semua tak ada lagi. Itu berlaku di Madinah. Jadi tahun dakwah Nabi SAW yang pertama di Mekah tu adalah menumpukan kepada aspek apa? Akidah dan juga akhlak. Bila di Madinah tu baru ada sistem barunya turun perintah berkenaan dengan hal-hal ibadah ataupun syariat ni. Jadi kemudian Syekh menyebutlah, bukanlah aku menyatakan ini, maknanya bukannya Syekh sebut, ini kan kalam Syekh kan, bukan Syekh sebut ni dengan diri Syekh sendiri, tetapi adanya sabda daripada baginda Nabi SAW sendiri, maknanya sentiasalah akan ada sebahagian daripada umatku yang menzahirkan ketaatan mereka menerusi jalan yang telah aku tunjukkan. Maknanya akan ada je umat yang mewarisi baginda Nabi SAW ni, nak menzahirkan ketaatan
betul-betul berpandukan kepada jalan yang Rasulullah tunjukkan. Siapa pun yang menentang mereka sama sekali tidak memudaratkan bagi mereka. Kerana apa? Sebab hati mereka dengan Allah. Mereka tahu mereka melakukan ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Sehinggalah Allah SWT mendatangkan ketetapannya dan mereka tetap kekal dalam keadaan mereka, yakni dalam jalan orang-orang yang mengikuti jalan baginda Nabi SAW. Ini hadis dan ini adalah hadis yang mana hadis ini adalah riwayat Muslim dalam kitab sahihnya, dalam Sahih Muslim fi Kitabil Imarah. Begitu juga diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya fi Kitabil I'tisam, dalam bab berpegang dengan Alkitab dan As-Sunnah, tetapi dengan lafaz yang lain, dan juga diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Begitu juga dengan Ibnu Majah. Okey. Kemudian kita pergi dekat sini. Oleh itu, kita dapat fahamlah bahawa jalan menuju Allah ini adalah satu jalan yang berbentuk amali dan praktikal dalam usaha untuk menyucikan jiwa kita ini daripada kekeruhan dunia serta menghiasinya dengan kesempurnaan akhlak melalui suhbah kepada ahli muraqabah. Mereka ini juga adalah waris al-Muhammadi. Maknanya apa? Bila kita pilih untuk bersuhbah kepada ahli muraqabah, dalam masa yang sama mereka ini siapa dia? Mereka ini adalah waris kepada baginda Nabi SAW. Waris apa? Warisi ilmu dan kerohanian. Maka inilah yang kita sebutkan bila kita menyatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama tu adalah pewaris bagi para nabi. Waris apa? Waris ilmu dan kerohanian. Ilmu dan roh, kerohanian ni maknanya sifat jiwa tu. Sifat jiwa ni akan tercermin pada apa? Pada akhlak dia lah. Jadi kita boleh sebut mewarisi ilmu dan akhlak baginda Nabi SAW. Jadi bukannya tertumpu pada ilmu saja. Bila dikatakan seorang tu ulama, bukan dikatakan bila dia berilmu terus dipanggil ulama. Tetapi dia juga mewarisi akhlak Rasulullah, dan akhlak ini adalah anugerah. Akhlak ini adalah anugerah Allah. Akhlak ini adalah anugerah Allah bagi orang yang diinginkan melalui cintanya mereka kepada Nabi SAW. Kerana manusia yang paling sempurna fizikalnya, akhlaknya hanya seorang saja, iaitu baginda Nabi SAW. Maknanya sifat Rasulullah ni melayakkan baginda untuk menjadi orang yang paling dicintai. Tapi kita sebab tak kenal kepada Rasulullah, maka kita banyaklah cinta kita tu kepada yang lain. Bukan salah cinta kita pada yang lain tu, tapi keterikatan hati kita. Hati kita banyak terikat dengan yang lain. Hari ini kita seronok jadikan orang lain sebagai idola kita berbanding ataupun sebagai kuduah kita, ataupun kita seronoklah. Kita bukan tak boleh berseronok tengok orang berhijrah melakukan kebaikan, tapi kita seronok menyanjung orang lain daripada melihat kepada Nabi SAW. Kita seronok membesar-besarkan seseorang itu berbanding kita melihat kepada contoh yang sudah sedia ada jelas, Rasulullah. Kenapa? Kerana kita tak kenal baginda. Kerana kita jarang sekali nak membaca tentang baginda SAW. Yang kita baca di Facebook, cerita tentang artis tu, artis ni. Betul tak? Cerita tentang keadaan sekeliling lah dunia. Orang ni macam ni, orang ni macam tu. Tapi kita jarang nak tengok pada Rasulullah. Maka sebab itulah hati kita tu banyak terpaut dengan yang lain. Sedangkan yang paling jelas contohnya adalah pada baginda Nabi SAW. Begitu jugalah adanya golongan para ulama waris al-Muhammadi ini, maknanya mereka adalah pewaris kepada Rasulullah yang warisi ilmu dan kerohanian. Maka cinta kita kepada Rasulullah sekaligus sepatutnya kita mencintai orang-orang soleh yang mengikuti ataupun yang mewarisi ilmu dan akhlak Nabi SAW. Yang mana kalau kita bersuhbah dengan mereka ini, maka akan tambahkanlah iman kita, takwa kita, akhlak kita, serta akan menyembuhkan penyakit-penyakit hati kita. Kenapa? Kerana kita akan terpengaruh, kita akan ikut dengan orang-orang yang baik ini. Sebab itu Nabi kata kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi, kita dapatlah tempias bau minyak wangi. Betul tak? Tapi kalau yang sebaliknya, kita tak akan dapatlah bau minyak wangi tu. Jadi berkawan dengan penjual minyak wangi akan dapat bau wangian. Okey. Kemudian akan menyembuhkan penyakit hati kita apabila kita duduk melazimi atau menghadiri majlis para ulama begini. Dan dengannya juga kita akan mendapatkan faedah daripada bacaan Al-Quran dan hadis-hadis yang mulia.
Okey, yang ini adalah poin penting yang saya rasa cukup perlu sangat-sangat untuk kita perhatikan. Masya Allah, masa sangat mencemburui kita Dah 9.54 Masya Allah, sekejap je. Okey. Bahkan di sini juga harus difahami bahawa menjadi satu kesalahan yang jelas apabila orang menyangka kalau dia dapat ubat penyakit hatinya ini dengan sekadar baca Al-Quran dan hadis-hadis semata-mata. Kenapa? Kalau kita, okey, dia bagi contoh dekat sini nanti baca ni. Kalau kita sakit, fizikal kita ni sakit, apa kita buat? Kita pergi ambil ubat sendiri-sendiri je. Makanlah ikut dan pun, ubat apa pun kita nak ambil, kita ambil je, suka-suka hati kita. Apa akan jadi? Rosak tak sistem tubuh kita ni? Akan rosak lah. Boleh jadi salah makan ubat ke, pengsan ke dan sebagainya lah. Macam-macam mudarat lain yang boleh jadi pada diri kita. Maka itu pada sakit fizikal. Lalu apatah lagi pada penyakit hati ni yang tersembunyi ni? Maka sudah tentulah perlu lagi kepada seseorang yang bantu kita untuk rawat penyakit hati ni. Jadi disebut dekat sini, bukankah engkau tidak dapat mengingkari bahawa setiap ubat itu mestilah dipreskripsi oleh seorang doktor? Kan? Mesti doktor bagi. Okey, kalau kita sakit, doktor bagilah sekian-sekian aturan dia kena makan ni, kena makan tu. Ubat yang begini. Okey, kemudian doktor tersebut apa dia akan buat? Dia akan jelaskan juga pada kita waktu ataupun cara yang sesuai untuk kita ambil ubat-ubat tu ikut keadaan kita. Begitulah rawatan pada penyakit fizikal yang engkau hadapi. Maka apatah lagi kalau menghidap penyakit hati. Penyakit hati ni maknanya penyakit-penyakit tadilah. Hasadnya, dengkinya, rasa diri lebih baik daripada orang lain. Itu penyakit lah tu. Sudah tentulah akan lebih memerlukan lagi doktor untuk membantu merawatnya. Jadi ketahuilah bagi setiap penyakit itu pasti ada rawatannya. Ketahuilah bahawa setiap penyakit itu pasti ada rawatannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengubati hati-hati manusia dan membantu menyucikannya dengan sifat serta keadaan baginda Nabi SAW ataupun kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti dia adanya para anbiya, adanya Rasulullah. Kalaulah Al-Quran dan hadis tu, Al-Quran lah maknanya hadis ni sebab kalam Nabi SAW. Kalaulah Al-Quran itu sudah cukup pada kita, maka tidak adalah Rasulullah. Tapi kenapa hadirnya Rasulullah? Kerana Rasulullah itu ibarat doktor bagi umat ini, yang mengubati penyakit-penyakit hati kita sebenarnya. Dia baginda tunjukkan satu persatu. Kalau sakit kita ni adalah riak, apa ubatnya? Kalau sakit kita ini adalah hasad, apakah ubatnya? Maka ini ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Okey, setakat ni jelas insya-Allah. Okey, kita terus pergi kepada dalil-dalil subah. Okey, jadi bila kita tengok Rasulullah SAW ni, dia baginda ni sebagai doktor yang saya sebutkan tadi, maka ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Jum'ah. Ayat yang kedua Allah sebut apa? Ba'da a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kat sini tak ada Okey, ingat ni surah Al-Jum'ah ayat 2. Wallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Itu surah Al-Jum'ah ayat yang kedua. Apa maksud dia? Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutuskan dalam umat ini fil ummiyina rasulan minhum, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutuskan rasul daripada kalangan mereka untuk yatslu alaihim ayatih. Ini peranan Rasulullah. Pertama apa dia? Peranan Nabi adalah untuk membacakan kepada mereka, maksudnya kepada umat lah, kepada para sahabat ketika itu, pada orang-orang yang didakwah oleh baginda Nabi SAW, membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah. Itu peranan Rasulullah yang pertama. Kemudian, apa ayat yang seterusnya? Wa yuzakkihim. Apa maksud yuzakkihim? Menyucikan mereka. Apa maknanya menyucikan mereka? Apakah Nabi SAW yang membersihkan hati sahabat? Bukan. Maknanya Nabi tunjukkan jalan bagaimana untuk merawat penyakit hati ini. Nabi bacakan Al-Quran, ajarkan Al-Quran, kemudian Nabi tunjuk juga jalan macam mana nak rawat penyakit hati. Jadi dalam Nabi nak merawat tu adalah bantuan daripada Allah, adalah wahyu Allah. Sebab itu kalau kita tengok sahabat bila datang pada Rasulullah, kadang-kadang mereka datang bawa satu masalah yang sama.
Tapi Rasulullah bagi jalan penyelesaian yang berbeza. Kadang-kadang soalan lebih kurang, tapi dekat sahabat ni Rasulullah cakap macam ni. Dekat satu sahabat lain pula yang Rasulullah sebut. Kerana apa? Kerana melihat kepada keadaan hati sahabat itu. Maknanya Allah beri petunjuk pada Nabi SAW untuk membicarakan perkara yang sesuai dengan keadaan orang yang bertanya. Jadi sebab itu bila kita nak bercakap dengan orang lain ni, kita kena tengok condition, maknanya tengok keadaan. Bukannya semua benda kita sebut dekat satu orang dengan benda yang sama. Jadi orang yang kita nak jadikan teman sebagai sohbah ni, benda orang soleh ataupun nanti kita panggilnya sebagai syekh ini, mereka ni mesti orang yang bila kita duduk dengan mereka ni, mereka tu tidak memberikan satu jalan saja. Maknanya kita dengan orang lain ni berbeza. Jadi setiap daripada kita ni ada penyakit hati kita masing-masing. Maka syekh ini nanti, maknanya orang yang dijadikan sebagai doktor, orang soleh ini nanti mereka akan bantu kita untuk merawat hati kita sesuailah dengan keadaan diri kita. Sesuai dengan keadaan diri kita dan kemampuan roh kita. Macam itulah. Okay? Jadi dekat sini. Allah. Okey, kemudian kita melihat ini dalil-dalil suhbah. Jadi ada dalilnya daripada Al-Quran yang menunjukkan kepentingan bersuhbah. Firman Allah SWT, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Wattabi' sabila man anaba ilai. Allah suruh kita ikut jalan orang yang kembali padaku. Macam mana kita nak ikut ni? Itulah kita perlukan teman. Maknanya pilihlah orang yang sentiasa hatinya kembali pada Allah. Pada setiap keadaan dia kembali kepada Allah. Okey. Kemudian di sini firman Allah SWT, teman-teman karib pada hari itu, sebahagian daripada mereka menjadi musuh pada sebahagian yang lain, melainkan orang-orang yang bertakwa. Nampak tak pentingnya kita memilih kawan? Kerana pada hari kiamat kelak, mungkin orang-orang yang kita pilih yang baik sangat ni dengan kita sekarang ni, boleh jadi musuh kepada kita pada hari kiamat kalau persahabatan itu tidak didasari dengan takwa. Okey, kemudian disebutkan juga, begitu juga ucapan Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Khidir, kepada Nabi Khidir alaihissalam, menerusi firman Allah. Nabi Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Ini berkenaan dengan ucapan Nabi Musa alaihissalam pada Nabi Khidir. Nabi Musa minta kepada Nabi Khidir. Khidir ni adalah banyak pandangan. Ada yang mengatakan beliau adalah seorang Nabi, ada yang mengatakan beliau hanyalah seorang soleh yang diizinkan oleh Allah SWT untuk memiliki ilmu-ilmu hikmah. Banyak pandangan, cuma dalam ni disebutkan sebagai seorang Nabi lah. Okay. Kemudian inilah dalil daripada sunnah, menyebutkan apa? Daripada hadis lah. Antaranya diriwayatkan oleh Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, wahai Rasulullah, yang mana satukah teman yang baik untuk kami duduk bersamanya? Maka Nabi SAW sebut, mereka adalah orang yang mengingatkanmu kepada Allah saat kau melihat padanya. Maknanya bila kita melihat kepada mereka, mengingatkan kita kepada Allah. Ini ciri dia. Kemudian yang kedua, bila mereka ni, apa sahaja pemikiran mereka ini akan membuatkan bertambahnya ilmu kita. Dan amal perbuatan mereka, amalan mereka, maknanya apa? Amalan ni perbuatan, akhlak mereka ini akan mengingatkan kita kepada hari akhirat. Inilah ciri-ciri teman yang baik yang sepatutnya kita cari. Bila kita tengok, ingat pada Allah. Bila dia bercakap, bila dia lahirkan buah fikirannya, maka itu menambahkan ilmu kita. Dan bila dia beramal, amal dia itu mengingatkan kita akan kehidupan di negeri yang abadi. Okey. Kemudian, ini disebut oleh golongan fuqaha dan muhaddisin, menyebutkan tentang kepentingan bersuhbah. Antaranya disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami, menyebutkan yang utama bagi seorang salik. Ini adalah antara istilah yang akan ditemukan dalam ilmu tasawuf. Apa dia? Istilah dia salik. Salik ni maknanya dia apa? Adalah orang yang menempuh perjalanan menuju Allah. Itu saya dah letak kat nota kaki. Maknanya dia pilih untuk menjadikan Allah SWT sebagai tujuan dalam hidup dia. Okey, dia pilih Allah satu-satunya sebagai tujuan dalam kehidupan dia. Jadi, apa yang utama bagi seorang salik itu adalah untuk sampai kepada satu pengetahuan tentang Allah adalah dengan mentaati segala yang diperintahkan gurunya. Maknanya tadi, diperintahkan guru ni siapa dia? Inilah guru ni nanti orang soleh. Maka yang kita sebut sebagai suhbah ni adalah berteman kepada ulama, yang akan kita jadikan guru, yang akan kita jadikan teman.
dalam perjalanan kita menuju Allah. Maknanya taat tu maknanya apa? Mengikutlah saranannya, nasihatnya, ya. Sama ada pada sisi syariat, begitu juga hakikat satu perkara. Yang ni nanti kita akan jelaskan lebih lagi. Okey, kemudian dekat sini kata Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah, berakhlaklah kamu dengan akhlak-akhlak yang terpilih serta teguhkanlah dirimu dalam melazimi kesopanan dengan mengikuti kepada agama yang hak. Ini berkenaan dengan Allahumma salli ala Muhammad, berkenaan dengan kita bila kita duduk dengan orang-orang yang terpilih ni, siapa dia? Para ulama tadilah, para waris al-Muhammadi yang kita namakan waris Muhammadi tadi. Berarti mereka tu mewarisi ilmu dan kerohanian baginda Nabi SAW. Maka kita terus nanti pergi kepada muka surat yang ke-31. Saya terus pergi pada muka surat yang ke-31. InsyaAllah terus kita tak dapat nak baca semua, tapi saya akan cuba sedaya upaya untuk menjelaskan beberapa poin penting yang perlu untuk difahami, dan nanti yang lain-lain tu insyaAllah bila baca boleh faham. Kalau tak faham tak apa, WhatsApp tu sentiasa terbuka, boleh tanya insyaAllah. Kita pergi pada tajuk Syekh dan Murid. Apa dia kaitan pula Syekh dan Murid ni? Dan nama tajuk buku kita pun Bingkisan Buat Murid. Maka siapakah Syekh itu? Syekh ini adalah wasilah. Maknanya wasilah itu apa dia? Jalan yang menunjuki kita kepada Allah. Syekh ni bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah Allah ni. Tetapi bagaimana nak membawa kita menuju kepada Allah? Maka ada jalannya, ada asbabnya, mesti ada gurunya. Betul? Seperti mana tadi para sahabat, macam mana mereka kenal pada Allah? Siapa wasilah mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal kepada Allah ni melalui jalan ataupun usaha siapa? Atas apa yang diusahakan oleh Nabi SAW. Begitu juga dengan para sahabat, tabi'in, tabi'in ila akhirih. Jadi Syekh di sini adalah jalan yang akan menunjuki kita kepada Allah. Beliau bukan tujuan, namun wasilah ini sama sekali tidak boleh diperkecilkan. Kerana inilah sunnatullah. Sunnatullah ni maknanya apa? Inilah ketetapan dalam kehidupan, ini aturan dia. Ataupun kita sebut ni, ini adalah perkara yang bersifat semula jadi ataupun fitrah lah. Umpama, diberi perumpamaan dekat sini. Umpama sebuah kereta memerlukan pemandu, maka begitulah seorang murid. Murid ni saya dah jelaskan semalam siapakah murid. Murid ni adalah orang yang ingin kepada Allah. Murid dekat yang kita bincang ni bukan murid sekolah. Murid yang kita bincang ni adalah orang yang berkeinginan kepada Allah, yang nak betul-betul baiki hubungan dia dengan Allah, yang betul-betul nak menjadikan dirinya ikhlas dengan Allah. Maka mereka memerlukan mursyid. Inilah istilah juga yang harus diperhatikan. Mursyid ini adalah istilah kepada syekh ni. Mursyid ni istilah pada syekh untuk memandu perjalanannya menuju Allah. Nanti kita akan tengoklah siapa yang kita panggil sebagai mursyid ni. Dia bukan semua orang yang soleh kita sebut dia mursyid. Maka seorang murid atau salik yang jujur dalam menghikmati Allah hendaklah menyerahkan dirinya untuk dididik oleh seorang syekh yang memiliki keupayaan untuk mentarbiah. Hal ini kerana syekh inilah yang akan memegang tanganmu untuk menuntun perjalananmu menuju Allah. Maknanya bila seseorang tu memilih untuk menjadi murid, maknanya menginginkan kepada Allah, ataupun salik, ni istilah dia. Salik ni orang yang menempuh perjalanan menuju Allah. Dia samalah dengan maksud murid ni. Yang jujur, maknanya jujur dalam mengkhidmati Allah. Jujur nak jadi hamba Allah yang benar. Nak jadi hamba Allah yang ikhlas. Maka apa yang dia kena buat? Dia mesti serahkan dirinya untuk dididik. Dia mesti bersiap untuk dididik oleh seorang syekh yang memiliki keupayaan untuk mentarbiah. Mentarbiah berarti untuk mendidik. Hal ini kerana syekh ini nanti yang akan menjadi sebab kepada murid ini tadi untuk mengenal kepada Allah. Kita dah sebut berkenaan sumpah tadi kan. Jadi siapa yang kita nak pilih sebagai teman kita ni? Itulah syekh ni. Syekh ni lah yang kita nak pilih sebagai teman ni. Kerana mereka adalah waris Muhammadi. Mewarisi ilmu dan akhlak Nabi SAW tu. Jadi kita nak belajar satu perkara, nak melihat kepada akhlak Rasulullah. Rasulullah tidak ada dengan kita. Mana kita nak tengok semua ni? Cerminannya pada waris Muhammadi ni.
Jadi kita boleh tengok akhlak Rasulullah SAW itu pada para guru yang mursyid ini tadi, ataupun yang kita panggil sebagai syekh. Jadi seseorang yang dipanggil sebagai syekh ni, bukannya calon-calon orang kita boleh panggil syekh. Jadi dia ada syarat-syarat dia nanti. Okey. Kemudian kita terus pergi kepada irsyad. Terus pada tajuk ni, irsyad itu hendaklah diambil daripada orang yang sidik. Apa tu irsyad? Ni disebut dekat sini. Irsyad adalah nasihat dan bimbingan perjalanan menuju Allah. Kita nak menuju Allah SWT mesti kena ada bimbingan, mesti ada nasihat. Jadi kalau kita nak ambil nasihat dan bimbingan ni, kita mesti ambil daripada orang yang sidik. Orang yang sidik apa? Orang yang jujur dan benar tujuannya dengan Allah, kerana Allah dan kembali hanya kepada Allah. Maksud dia apa? Orang yang betul lah tujuan dia tu semata-mata adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia dalam setiap tindakan dia akan sentiasa merasakan bahawa dia melakukan ini, dia dapat melakukan satu-satu perkara adalah dengan kekuatan, dengan keupayaan, dengan rahmat yang Allah berikan. Kemudian, apa sahaja perbuatannya itu adalah kerana Allah, bukan kerana maslahat dunia, bukan kerana kepentingan-kepentingan dunia. Dan pada akhirnya, dia kembali hanya kepada Allah. Apa maksud kembali hanya pada Allah? Maknanya bila dia melakukan perbuatan kerana Allah SWT, dia menyedari, dia memulangkan segala-galanya pada Allah. Berarti apa? Contoh yang paling mudah, bila dia dipuji kerana kebaikan yang dia lakukan, dia tahu bahawa kebaikan itu adalah dilakukan dengan izin Allah, dengan rahmat Allah ni tadi. Kemudian dia meletakkan pada diri dia, aku buat ni semata-mata kerana Allah, bukan kerana Allah bagi aku nikmat baru aku nak syukur. Bukan kerana Allah bagi aku benda yang aku nak baru aku nak ibadah banyak-banyak. Bukan. Tapi dia buat tu memang kerana Allah. Dan dia kembalikan segala pujian. Contohlah orang melihat kebaikan dia, maka dia sedar benda tu adalah daripada Allah, bukan daripada diri dia. Maka dia kembalikan semua kepada Allah. Itu maksud dia. So, orang yang kita nak ambil nasihatnya ataupun nasihat ataupun bimbingan menuju Allah SWT ini, yang kita nak jadikan teman ni mesti memiliki sifat ini. Jujur dan benar tujuannya ini. Okey, nanti macam ni kita nak tahu, dia ada cara dia lah. Okey, kemudian oleh itu mereka berupaya, seorang syekh yang murabbi dan mursyid ini mestilah seorang yang sidik. Maknanya kita nak jadikan teman tu, kita nak bersohbah tu kepada seorang syekh yang murabbi. Murabbi maknanya yang boleh mendidik. Mursyid yang boleh memberi nasihat dan bimbingan perjalanan menuju Allah. Apa syarat dia? Mereka mestilah seorang yang sidik. Maknanya orang tu boleh digelar sebagai syekh dan ada sifat sebagai murabbi serta mursyid ini ketika mana mereka memiliki kejujuran. Kembali dekat sini tadi. Jujur dan benar tujuannya dengan Allah, kerana Allah, dan kembali hanya kepada Allah. Okay? Jadi mereka ini berupaya memberi irsyad dengan taufik Allah SWT. Tengok disebut dekat sini. Macam mana syekh ni nak bagi bimbingan pada kita? Mesti dengan taufik Allah juga. Bukan dengan diri dia. Allah yang bagi ilham kepada dia untuk membimbing kita. Untuk membimbing jiwa kita ni. Seperti mana Allah memberikan wahyunya kepada baginda Nabi SAW untuk membimbing jiwa kita. Untuk membimbing jiwa sahabat ketika itu. Faham tak? Jadi samalah keadaannya. Mereka ini orang yang diberi ilham daripada Allah dengan taufik Allah SWT nak bimbing jiwa kita. Maka seorang mursyid juga mestilah seseorang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Ini contoh, ini ciri dia. Dia orang yang berilmu. Hakikat orang yang berilmu yang sebenar-benarnya itu siapa? Orang yang beramal dengan ilmunya. Maka kalau orang tu nampak berilmu tetapi tidak, ni satu lagi lah, kita kena tengok diri kita bukannya kita tengok orang lain. Ini kita tengok diri kita. Maknanya kita ni banyak dah kita belajar dalam hidup kita ni, kita buka buku kitab macam-macam, penuh kitab susun dekat rumah. Tapi apakah ilmu yang ada dalam kitab tu kita amalkan ataupun dia hanya terbiar, tersadai, tercatat dalam kitab-kitab. Jadi kalaulah dia hanya terbiar tersadai tu, tak layaklah nak dipanggil kita ni berilmu. Maka banyak lagi lah sebenarnya yang kita sebenarnya tidak ada ilmu pun.
benda yang ada pada kita tu cuma maklumat saja. Dia maklumat saja. Dia hanya tersimpan sebagai benda yang kita tahu. Kita tahu ada maklumat, tapi bukan bererti kita orang yang benar-benar dikatakan sebagai orang yang berilmu. Maka seorang mursyid juga mestilah seorang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya serta telah diberi izin untuk irsyad ya, dengan sanad yang bersambung kepada baginda Nabi SAW. Inilah kunci dia. Maknanya dia ada izin. Dia mesti bersambung-sambung. Dia ada pewarisan dia, ada sanad dia. Maknanya daripada Rasulullah turun kepada, contoh saya bagi, daripada Rasulullah turunlah kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kemudian turun kepada Sayyidina Hasan bin Ali. Ini yang kita panggil sanad ni. Kemudian daripada Sayyidina Hasan bin Ali ini turun kepada siapa? Ada ulama yang seterusnya, ulama yang seterusnya, ulama yang seterusnya, sampailah kepada guru mursyid yang ada zaman sekarang ni. Jadi itulah yang kita namai sebagai sanad. Okey? Dan sanad ni mesti bersambung kepada baginda Nabi SAW. Okey. Kemudian dekat sini disebutkan ciri-ciri seorang syekh yang mursyid itu siapa dia. Yang pertama mesti dia makrifah kepada Allah. Maksudnya selain daripada apa yang kita sebut ni, apakah cirinya? Cirinya makrifah kepada Allah. Maka apakah dalil makrifah? Apa dalil orang ni kenal pada Allah? Iaitu kita boleh lihat menerusi akhlaknya yang mulia. Dia tahu daripada akhlak ni. Akhlak yang mulia itu adalah dalil dia kenal pada Allah. Kerana orang yang berakhlak, sebab saya sebut tadi, akhlak ni anugerah. Ya, dia bukan boleh kita buat-buat. Akhlak ni adalah sifat tau. Dia bukan boleh, maknanya dia akan jadi peribadi kita. Dia tak boleh dibuat-buat. Maknanya kalau kita berlakon, lama-lama akan terzahir juga. Kita tak boleh berlakon untuk jadi orang yang baik, tak boleh. Kalau mungkinlah sekejap, bolehlah. Tapi lama-lama akan nampak juga sisi keburukan tu. Kalau memang bukan, kalau memang apa yang kita buat tu bukan akhlak kita. Maka dalil orang seseorang tu kenal pada Allah adalah menerusi akhlaknya yang mulia. Kemudian yang kedua, dia takwa kepada Allah. Maka takwa ni akan terlihat melalui apa? Melalui keteguhannya menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian, yang ketiga ni disebut, syekh itu mestilah seorang yang alim pada zamannya. Mesti orang yang alim, mesti orang yang berilmu dan beramal dengan ilmu. Kemudian dia mengetahui perihal ahli zamannya. Apa maksud dia? Apa maksud tahu perihal ahli zaman ni? Maknanya tahu tentang situasi masyarakat dan penyakit hati yang ada pada masyarakat zaman ni. Sebab setiap zaman tu dia berbeza-beza ujian dia. Sebab itu disuruh kepada kita ni, kalau nak mendidik kepada anak tu, didik anak mengikut zaman. Betul tak? Sebab apa? Sebab setiap zaman tu akan ada satu perubahan demi perubahan yang berlaku. Jadi seorang syekh tu, yang kita boleh panggil dia sebagai syekh yang mursyid ni, adalah mereka, syekh yang boleh memberi bimbingan, nasihat, bimbingan perjalanan menuju Allah ni, adalah mereka yang alim pada zamannya dan dia mengetahui perihal ahli zamannya, perihal keadaan semasa tu dia tahu dan penyakit hati yang ada pada ahli zamannya. Jadi macam mana nak kenal ni semua, macam mana nak tahu? Inilah pentingnya suhbah tu tadi. Maknanya pentingnya berteman ni. Baru kita nampak pada akhlak ni, bagaimana kita nak melihat akhlaknya, takwanya akan terlihat ketika mana kita memilih seorang guru tu untuk kita jadikan panduan ataupun pedoman yang memberi nasihat dan bimbingan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, jadi tugas kita sebagai murid bukan diri kita tu sibuk untuk didik orang lain. Kita tak perlu. Yang kita kena didik tu adalah diri kita sendiri. Kita tidak boleh, tidak perlu mendidik orang lain. Yang harus kita didik itu adalah diri kita sendiri. Kerana apa? Kerana kalau kita cuba untuk ambil alih tugasan syekh dalam mendidik serta memberi nasihat dan bimbingan kepada seseorang yang lain tanpa izin, maknanya kita tak ada sanad, tak ada izin pun, bukannya daripada Rasulullah SAW ni, maka itu akan mendedahkan diri kita kepada kehancuran dan kebinasaan. Wa'iyyazubillahi min zalik, akan turut merosakkan serta membinasakan semua orang yang ikut kepada kita. Kita bukan saja merosakkan diri kita, tapi kita merosakkan juga orang lain. Inilah yang nanti akan terjadi. Kita akan melihat ada orang mendakwa dirinya guru, tapi dia bukan nak bawa pada Allah, dia bawa pada diri dia. Aku guru yang hebat, aku guru yang patutnya korang ikut, aku guru yang sepatutnya korang banggakan, muliakan dan sebagainya. Dia lupa bahawa yang sedang dibawa ini adalah untuk dibawa kepada Allah, tunjuk kepada Allah, bukan kepada mana-mana peribadi. Jadi ini berlaku ketika mana
kita ambil, maknanya kita salah pilih lah guru ataupun orang yang kita nak jadikan teman lah dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kemudian kita terus pergi pada muka surat yang ke-34. Ya, siapakah murid tu? Saya nak sentuh sikit. Okey, muka surat 34. Sorry, kejap Allah. Okey. Sikitlah. Okey, saya tak boleh tinggal juga yang ni. Disebutkan bahawa hakikat seorang syekh yang murabbi itu adalah untuk menyingkapkan kepadamu akan keaiban dirimu. Ni tujuan adanya teman ni. Tujuan kita bersohbah kepada syekh ni kenapa? Kerana nak tunjuk pada kita siapa diri kita. Aib kita ni, penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita ni untuk kita perhatikan dan terus memperbaiki. Sebab mereka ni adalah orang yang soleh, yang saya dah jelaskan tadi. Mereka dapat menasihati kita dengan izin Allah, dengan taufik daripada Allah. Dan dengan izin Allah, kenapa mereka ni, maknanya bila bagi nasihat tu tepat je dengan keadaan kita. Sebab apa? Sebab mereka dapat ilham daripada Allah dan mereka sendiri tidak memandang orang lain dengan pandangan keburukan. Ya, mereka melihat orang lain tu, mereka menyaksikan Allah. Allah yang sedang menguji. Allah yang sedang menjadikan hamba-Nya sebegini. Itu yang saya sebut awal-awal tadi. Bila kita ni betul tujuan hidup kita, sibuk dengan diri kita, kalau pun terlihat keaiban orang lain tu, kita takkan sibuk nak kata orang ni tak betul, orang tu tak betul, tapi apa yang kita buat? Kita akan sibuk baiki diri kita dan kita akan sentiasa bersyukur pada Allah kerana Allah tak menguji kita dengan sedemikian rupa. Kalaupun kita menasihati, maka kita akan penuhi adab-adab sebagai orang yang menasihati tadi. Maka begitulah seorang syekh ini, mereka akan tunjukkan kepada kita akan keaiban diri kita. Maknanya bila kita duduk dengan mereka ni, kita sedar diri kita ni penuh dengan kekurangan, kita ada sifat penyakit hasad kita, semua ini akan terubat dengan barakah duduk bersama, keberkatan duduk bersama dengan orang soleh. Kerana pada orang soleh ni Allah SWT turunkan keberkatan. Orang-orang yang duduk dalam satu majlis mengingat kepada Allah SWT, maka akan diturunkan keberkatan sehingga kita yang menumpang ni akan mendapatkan keberkatan juga. Walaupun kita tak duduk berzikir di situ, tapi kita akan dapat juga keberkatan daripada majlis ini. Memang ada satu hadis yang menyebutkan, malaikat, ada satu kelompok malaikat ni tugas dia adalah untuk mencari ahli zikir, ahli majlis zikir dekat atas muka bumi ni. Maka mereka ni turun dan akan mendapati kelompok yang duduk berzikir pada Allah. Maka akan turun rahmat. Lalu ada satu orang yang datang, mereka ni, dia ni bukan daripada kalangan ahli zikir pun, tapi dia duduk tumpang kat situ juga. Maka Allah SWT sebut apa? La yashqa man jalisuhum. Maknanya tidak akan derita. Maknanya tidak akan sia-sia juga orang yang walaupun dia sekadar tumpang je, tapi dia juga dapat rahmat tu. Kenapa? Kerana duduk bersama dengan orang yang dirahmati Allah. Jadi sebab itulah kita pilih ni guru yang benar ataupun syekh yang murabbi ini untuk kita jadikan teman dalam perjalanan kita menuju Allah SWT. Kenapa? Kerana tadi kita target kita nak kepada Allah. Maka kita mesti baiki diri kita ni. Mana yang buruk. Tapi kita kena fahamlah, kita takkan pernah sempurna. Tapi kita berusaha. Mesti ada usaha untuk baiki diri. Mesti ada usaha untuk bersihkan hati ini. Agar hati ini mengenal kepada Allah. Tapi itu bukan bermakna bila dah bersih hati tu langsung sampai tak jatuh dalam maksiat. Bukan. Diuji dengan maksiat. Tapi bila hati tu bersih macam mana? Hati tu akan kembali pada Allah. Sebab dia sedar dia tu hamba dan tugas hamba ni pada apa jua keadaan, dia tetap kena kembali pada Allah. Walau macam mana pun Allah letak dia. Sebab dia hamba. Hamba ni dia ada pilihan. Tak ada pilihan pun sebenarnya. Ibarat hamba ni, contoh kita ada orang gaji. Ni Syekh pun suka bagi contoh macam ni. Kita ada orang gaji lah dekat rumah kita. Kita suruh dia buat, macam kita suruhlah dia bersihkan ruang ni. Tiba-tiba dia pula bagi pilihan kat kita. Saya tak naklah bersihkan tandas tu contoh. Saya nak bersih satu tandas je. Apa kita akan buat dengan orang gaji ni? Kita akan halau dia, betul tak? Kita akan marah dia ke, halau dia ke? Tapi itulah juga walillahil masalil a'la. Maksudnya pada Allah tu adalah perumpamaan yang tidak layaklah untuk kita bandingkan. Macam itulah juga kalaulah kita ni Allah dah suruh kita buat sekian, tapi kita nak pilih. Beradab tak kita sebagai hamba Allah? Tak beradab lah. Kita bukan hamba Allah. Kita hamba pada nafsu kita sendiri.
Sebab kita nak buat apa yang kita nak. Kita bukan buat apa yang Allah inginkan. Maka tujuan kita duduk dengan Syekh yang murabbi ini tadi untuk baiki diri kita, ya, untuk tunjukkan serta menunjuki kita kepada perihal keadaan Rasulullah dan sahabat. Macam inilah dulu Rasulullah dengan sahabat. Carilah sirah-sirah ni. Cari tentang kisah Rasulullah dan sahabat. Tengok macam mana Rasulullah didik sahabat. Sebab itu pemergian Rasulullah sangat memberi kesan pada hati sahabat. Kenapa? Kerana mereka merasakan kehilangan orang yang menunjuki mereka kepada Allah. Tetapi apakah putus hubungan mereka dengan Allah? Tak. Bahkan bertambah kuat lagi sehingga mereka mampu pula mendidik generasi yang seterusnya. Kenapa? Kerana cinta itu bukan pada kebersamaan fizik. Walaupun sedih kita tengok macam mana Sayyidina Bilal sedih. Bila Rasulullah dah tak ada sampai keluar daripada Mekah. Keluar daripada Madinah, tak ada lagi duduk di sana. Tapi tengok bagaimana mereka ini akhirnya melahirkan generasi-generasi yang baik. Kenapa? Kerana cinta itu bukan pada fizik tetapi pada hati. Cinta itu tetap di hati walaupun jasad dah terpisah. Maka itulah yang cuba dididik dalam tasawuf ini. Berarti apa? Menunjuki pada perihal keadaan Rasulullah bersama sahabat, sahabat bersama tabi'in, perihal syuyuh. Syuyuh ni jamak ataupun kata banyak daripada syekh. Kalau dalam bahasa Arab, syekh tu bahasa Arab, dia seorang, menunjuk pada seorang. Tapi kalau syuyuh ni maknanya ramai. Yang arifin, yang mengenal kepada Allah bersama murid yang menginginkan yang hakiki, iaitu Allah. Maknanya tujuan syekh tu memang untuk kita baiki diri kita. Adanya syekh ini untuk bantu kita baiki diri kita agar jelas tujuan kita kepada Allah. Maka syekh yang murabbi dan mursyid ini jugalah yang berperanan untuk mengeluarkan keadaan diri kita daripada apa tadi? Daripada penyembahan kepada hawa, maknanya penyembahan kepada nafsu. Kan saya sebut tadi, kita banyak nak buat benda yang kita nak. Jadi, apa tujuan adanya syekh ini? Agar kita tinggalkan apa yang kita inginkan, menujulah kepada apa yang Allah inginkan. Maka apa yang dia minta pada kita dekat atas muka bumi ni tak ada lain. Allah minta hati kita tunduk pada dia. Cinta pada dia. Allah tak pernah halang kita daripada kasih sayang sama makhluk. Ini rahmat Allah. Bahkan dia jadikan pula kita ni ada kawan-kawan, ada teman-teman, adanya pasangan. Tapi dia minta satu saja. Jangan kita lupakan dia dalam nikmat yang dia bagi. Kerana ini semua anugerah dia. Semua pinjaman dia. Kalau dia nak tarik, bila masa dia boleh ambil. Tapi bila dia pinjamkan kepada kita, maka kembali pada dia. Jangan lupakan dia. Jangan lupakan dia. Itu saja dia minta pada kita sebenarnya. Allah tak minta yang lain. Allah minta hati kita tu untuk ingat pada dia. Dan pada akhirnya ingatan pada Allah tu untuk siapa sebenarnya? Kembali pada kita. Manfaat dia kembali pada kita. Allah tak perlukan kita pun. Allah tak perlukan ingatan kita. Tetapi manfaat dia kembali pada kita. Sebab apa? Ala bizikrillah tatma'innal qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Siapa yang tenang tu kita. Yang bahagia tu kita. Itulah tanda kasih dia. Dia suruh kita buat untuk kita. Maksudnya untuk kita yang dapatkan manfaat tu. Bukannya pada dia. Maka itulah peranan syekh yang terus-menerus menyeru pada pembaikan hati dan penyucian jiwa. Maka siapakah murid? Ini saya dah sebut. Murid ni adalah orang yang berkehendak untuk sampai ke hadrat Allah. Jadi, orang yang betul-betul ingin merasakan hadir Allah Subhanahu Wa Taala, itulah murid yang kita maksudkan dalam kitab kita pada malam ini. Maka murid yang sejati, ataupun kita kata hamba Allah yang betul-betul nak kepada Allah yang sejati itu adalah orang yang benar-benar berkeinginan pada Allah. Maknanya dia jujur. Bila dia menghadap pada Allah, dia tak berpaling kepada yang lain. Bagaimana boleh menyatakan cinta kalau kita masih berpaling kepada selain yang dicintai? Contoh, ada orang mengaku cinta pada kita, tapi mata dia melia-lia tengok orang lain. Dia cakap cinta dekat kita, tapi hati dia kat tempat lain. Perasaan dia tu tak bersama dengan kita. Bila kita cakap dengan dia tu, kita nampak fikiran dia melayang. Ini sesama manusia. Maka walillahil masalil a'la, sekali lagi tidak ada contoh yang lebih, maknanya yang selayaknya lah dengan Allah. Bila mana seseorang tu menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang saya sebut dalam solat, bila kita angkat takbir, kita menyatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita angkat takbir. Sebenarnya, apakah kita angkat takbir, menyatakan takbir tu dengan hati kita? Ataupun bila kita angkat takbir tu, segala macam-macam yang lain datang dalam solat kita. Kenapa sedemikian? Kerana hati kita tidak ikhlas lah.
tidak melepaskan yang selain Allah. Masa itulah baru nak ingat macam-macam benda. Sedangkan kita maksudkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Patutnya bila Allah Maha Besar, yang lain-lain dah kecil, tak nampak dah. Tapi masih nampak kenapa? Kerana lafaz Allahu Akbar itu di lisan, bukan di hati. Ya, maka syarat seorang murid, ini disebutlah siapakah murid tu, kita dah faham, betul-betul nak kepada Allah, dan syaratnya dia mesti, kalau dia nak betul-betul nak kepada Allah, dia mesti menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada gurunya untuk dituntun perjalanannya menuju Allah. Maknanya dia mesti ambillah didikan, bimbingan, mesti dengar nasihat supaya dapat dibersihkan keaiban-keaiban diri ini, agar luruslah perjalanannya menuju Allah, agar selamatlah kembara dia kepada Allah, agar dia disambut di negeri yang abadi dalam keadaan diredai, dalam keadaan Allah memperakui. Ya, Allah kata apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai sekalian jiwa yang tenang, ya, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan redha dan diredai. Apa maksud redha dan diredai di sini? Maknanya dia terima Allah Subhanahu Wa Taala. Terima Allah tu maknanya apa? Dia ikhlas. Dekat atas muka bumi ni, apa yang Allah bagi pada dia tu dia sentiasa terima. Terima ni kita kena faham bukan tak sakit, dia ada peringkat dia. Contoh, bila datang satu ujian, biasanya kita nak sebut bab redha ni adalah benda yang kita tak menyenangkan kita lah, betul tak? Kalau benda yang kita suka, tak adalah redha dia. Benda yang tak menyenangkan kita. Contohlah, ada satu ujian datang. Saya rasa kita sampai sini je lah ni. Sampai sini sebab kita dah nak habis dah 1:30. Nanti kita tengoklah sikit adab tu. InsyaAllah next class. Sebenarnya dia dah masuk dah pun sikit adab ni. Dia dah masuk dah. Tinggal lagi saya akan pilih poin-poin penting untuk esok hari. Jadi disebut, sebab ini penting supaya jelas. Kenapa? Saya risau nanti kalau saya tak jelaskan betul-betul yang ni, dah tak faham dah yang seterusnya. Jadi, saya sebut tadi, redha ni adalah pada benda yang, maknanya redha akan berlaku pada benda yang kita tak senang dengan hati kita lah. Contoh, bila kita datangnya satu ujian pada kita, dia ada peringkat dia. Peringkat seorang hamba yang pertama tu dia sabar dulu. Sabar ni, dia akan rasa sakit. Betul tak? Dia akan rasa sakit dalam hati dia sebab dia tahan. Sabar, dia kena tahan dulu. Maka kata Nabi SAW, hakikat sabar itu apa dia? As-sabru 'inda as-sadmatil ula. Sabar tu adalah ketika di pukulan yang pertama. Maknanya pertama kali datang ujian tu terus datang sabar tu. Macam mana nak tahu orang ni sabar ke tak? Itulah yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah. Allah sebut apa? Walanabluwannakum. Dan kami pasti uji kalian dengan sedikit bisyai'in minal khawfi, dengan sedikit daripada ketakutan, wal ju' dengan kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Fabashshirus sabirin. Lalu Allah kata apa? Berilah khabar gembira kepada orang yang sabar. Siapakah mereka yang sabar ini? Allazina iza asabathum musibatun, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa ke atas mereka satu musibah, qalu, apakah ucapan mereka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ni milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada dia. Kita akan kembali kepada dia. Okey, maka mereka inilah orang-orang yang dapat rahmat. Jadi peringkat pertama tu mesti sabar dulu. Kan bila datang ujian, sabar. Sabar tu ukuran dia macam mana? Kena je terus cakap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya walaupun dia tak sebut dengan lidah dia, tapi perbuatan dia, ya Allah, ni semua daripada engkau, aku terima. Walaupun dalam hati ni rasa sakit. Itu sabar. Kemudian nanti Allah akan uji. Didikan, maknanya dalam kehidupan kita ni adalah didikan Allah kan. Jadi Allah akan uji. Macam ni kita nak tahu tahap sabar kita ni. Datanglah ujian-ujian ni. Dan kadang-kadang guru kita, syekh, yang guru yang soleh ni tadi pun, dia akan uji juga kesabaran kita. Tu panjang lagi lah nak cerita tu. Tapi didikan dalam hidup ni, kita akan diuji sabar kita. Sampailah kita ni betul-betul jadi orang sabar. Sabar ni maknanya sakit kita tu dah mula berkurang. Bila dah mula berkurang, Allah nak ajar kita redha pula. Redha ni maknanya dia apa? Maknanya berlapang dada. Adalah rasa sakit sikit je lagi tinggal. Ada sikit lagi. Tapi kita dah boleh berlapang dada dah. Kita dah mula berlapang dada. Sampai satu tahap Allah uji lagi. Uji lagi. Sebab apa? Dia nak jadikan kita betul-betul orang yang redha.
Maknanya redha tu memang dah jadi sifat kita. Bukan lagi kita baru nak didik. Maka setelah itu dia akan pindah pada apa? Bila orang ni dah redha, dia dah diuji redha dia sampai dah tetap redha dia, maka akan mula sampai kepada ikhlas. Ikhlas berarti apa? Itulah keadaan bila mana hamba ini tadi dia lepaskan segala sesuatu selain daripada Allah SWT, sehinggalah jadi hati dia, hati yang bersih, hati yang suci untuk Allah. Bila datangnya ujian, dia akan sama sahaja keadaan dia. Maknanya dah tak ada. Bila orang ikhlas, memanglah kita rasa tak logik lah sebab kita tak duduk di tempat orang ikhlas. Mungkin kita akan rasa macam mana orang tak sakit, tak ada perasaan ke? Tapi tak. Maknanya kesedihan mereka, kalaupun ada kesedihan, itu fitrah. Bukan berarti mereka tak redha, tak ikhlas tu. Ada kesedihan pun tetap juga dengan Allah. Nampak juga Allah SWT. Maknanya dah lepas dah hati dia pergantungan daripada selain Allah, maka jadilah dia orang yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Maka itulah tadi kita sebut orang yang redha, radiyah tu tadi, maknanya dia dah terima, dia lapang dada. Mardiyah, bila dia pulang pada Allah tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, Allah panggil jiwa, wahai sekalian jiwa, pulang kepada Allah. Irji'i, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan redha. Redha, bila dia berlapang dada, maka dia diredai. Diredai berarti apa? Dia dah dapat ikhlas tu lah. Dia dah dapat ikhlas dan dia dicintai Allah. Lalu tengok apa Allah janjikan kepada orang yang dicintai ini. Allah kata apa? Fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau dalam kalangan hamba aku. Maknanya Allah akui engkau adalah hamba-Ku. Memanglah kita semua ni hamba Allah. Betul tak? Tapi kita mengaku. Kita yang mengaku. Ya Allah, aku hamba engkau. Kita mengaku. Tapi hebatnya, di waktu jiwa-jiwa yang tenang ni dipanggil pada Allah, Allah akui dia sebagai hamba. Allah kata engkau adalah hamba. Fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah dalam kalangan hamba-Ku. Maknanya hamba yang aku terima, yang aku saksikan engkau ni jujur, yang aku saksikan engkau ni tak ada kepentingan selain daripada aku. Itulah maknanya dia fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan masuklah engkau dalam syurga aku. Maknanya di sini hamba tu Allah dah cinta dekat dia. Kalau Allah dah sayang, dah cinta, dia perlu minta-minta lagi tak? Syurga. Tak perlu dah. Allah bagi je. Allah bagi semudah itu je. Diberi terus tanpa perlu diminta-minta. Tapi bukanlah berarti kat sini menafikan yang kita menginginkan syurga Allah tu ada satu kesalahan, bukan. Cuma nak katanya bila dah sayang, apa yang tak diberi. Contohlah kalau kita sayang orang pun, apa yang kita tak korbankan, kita akan korbankan segala-galanya. Betul tak? Walillahil masalil a'la. Kalau nak compare lah kasih sayang Allah dengan kasih sayang manusia, takkan terbanding lah. Kasih sayang manusia cebisan daripada kasih sayang Allah. Kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih lagi daripada kasih seorang ibu kepada anak. Jadi macam mana kita nak banding tu, tak mampu. Kita tahu fitrah ibu tu sangat sayang pada anak dia, tak mungkin tak sayang pada anak. Jadi apatah lagi lah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Jadi saya rasa cukuplah untuk itu, untuk pada malam ni lah. Sebab kalau kita teruskan ni mungkin kita tak tidur lah malam ni, kita qiyamul lail. Jadi kita sambung esok insya-Allah. Dan nanti kita tengok sikitlah, saya akan pilih beberapa poin penting. Sebab saya rasa yang ni memang saya tadi target sebenarnya nak sampai adab, tapi saya rasa macam tak boleh lah kalau saya tak jelaskan yang asas ni. Kerana kalau saya skip yang sekarang ni, takut nanti bila masuk bab adab tu semua orang akan confuse. Kenapa kita kena buat macam ni? Jadi setakat ni faham ke? Saya mengharapkan fahamlah dengan izin Allah SWT, dengan apa yang Allah inginkan untuk kita faham, dan mintalah kefahaman kepada Allah, dan ketahuilah bahawa Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada ilmu bagi kita melainkan apa yang dia nak ajar pada kita lah. Sesungguhnya dialah Allah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wallahu taala alam. Jadi itu sahaja untuk malam ni. Saya minta maaf ambil masa lagi kan. Dah terlebih masa dah ni. 10.38 dah. Okay, insyaAllah jadi kita jumpa malam esok. Malam esok targetnya malam akhir. Malam akhir insyaAllah, mudah-mudahan cukup masa. Diberikan kesempatan, kalau ikutkan banyak lagi nak jelaskan, sangat banyak sebenarnya. Cuma kita tak mampulah dalam masa 3 hari ni untuk
banyak-banyak tu. Kalau kita nak banyak-banyak tu, kita kena buat 7 hari. Tapi nanti pengsan lah pula semua. Jadi kita cukuplah 3 hari ya. So insyaAllah kita tengok pada poin-poin penting saja untuk esok. Wallahu ta'ala a'lam. Apa-apa persoalan nanti boleh tanyalah dekat dalam WhatsApp. Nanti kita akan buka ruang untuk persoalan. Kumpullah dulu Mungkin kalau memang kita tak cukup sangat masa, kita memang kena ada satu sesi khas untuk soal jawab. InsyaAllah. Itu sahaja daripada saya. Yang mana yang baik datang daripada Allah, dan saya mohon maaf dah kepada semua. Andai ada kesilapan, mana-mana yang saya cakap tu yang terkasar bahasa ke, ataupun saya gurau tu terkecil hati ke dan sebagainya, saya mohon dimaafkan. Dan moga Allah SWT ampuni saya, mudah-mudahan tidak tergolong daripada kalangan orang yang bercakap tetapi tidak beramal. Dan inilah cabaran dia. Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa engkau cakap benda yang kau tak buat? Kabura maqtan indallah. Kemurkaan yang besar daripada Allah SWT kalau engkau bercakap apa yang kau tak buat. Maka mudah-mudahan kalau kita tak mampu sangat pun nak buat semua, Allah lihat. Kelemahan kita Allah tahu. Tapi kita mesti ada usaha untuk melakukan. Usaha juga untuk amal. Tapi kita kena fahamlah amal tu daripada dia. Bukan daripada kita. Wallahu ta'ala alam. Itu sahaja untuk malam ni. Segala yang baik tu datang pada Allah. Yang lemah daripada diri saya sendiri. Astaghfirullahalazim. 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 Li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita tutup terlebih dahulu majlis pada malam ni dengan bacaan tasbih kafarah dan surah wal 'asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya sekalian manusia itu benar-benarlah di dalam kerugian, melainkan orang-orang yang beriman, beramal soleh, berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, insya-Allah saya endkan meeting ni dulu. Kita jumpa esok pada waktu yang sama dengan link Zoom yang sama insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.